Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Encik Jamalulai, Dr. Ada Hanim dan juga rakan-rakan kelas pengurusan sumber manusia dalam pendidikan. Hari ini saya Darna binti Safruddin akan membentangkan ini kajian yang bertajuk Pembangunan Profesionalisme Berterusan melalui latihan dalam perkhidmatan secara atas talian di kalangan guru SK Setapak Indah. Perubahan pesat dalam pendidikan dan gelombang globalisasi dengan kebangkitan kemajuan teknologi telah menuntut guru untuk melengkapkan diri secara berterusan dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai profesional. Ini penting bagi memenuhi perubahan minat murid dan juga keperluan guru yang turut berubah seiring dengan peredaran masa. Guru yang kompeten dan berkualiti merupakan faktor penentu kepada keberhasilan murid. Menurut Fullen dan Maskell, guru-guru perlu sentiasa meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan kompetensi yang diperlukan sebagai asas pengajaran agar sentiasa relevan dengan peredaran masa. Bagi Evans, pembangunan profesionalisme terhasil melalui komponen multidimensi yang mencakupi komponen tingkah laku, pengetahuan dan komponen sikap. Pembangunan profesionalisme berterusan atau PPB adalah satu usaha bersepadu dari Kementerian Pendidikan Malaysia bagi memastikan guru melengkapkan diri atau dilengkapkan dengan pengetahuan profesional, kemahiran profesional serta nilai melalui program latihan dalam perkhidmatan atau LDP yang terancang berteraskan pembangunan kompetensi, pembelajaran berterusan dan laluan kerjaya. Di Malaysia, semua guru diwajibkan untuk mengikuti LDP atau latihan dalam perkhidmatan selama 5 hari setahun atau bersamaan dengan 6 jam sehari. Ini dapat dilaksanakan melalui 3 pendekatan, iaitu secara bersemuka, atas talian ataupun teradun. Teradun di sini bermaksud guru-guru dapat melaksanakan dalam nisbah 20 ke 50% secara konvensional iaitu bersemuka ataupun 50 sehingga ke 80% secara dalam talian. Bagi kajian ini, saya akan menggunakan istilah khusus LDP bagi menerangkan aktiviti pembangunan profesional berterusan yang hendak dikaji dan dinilai. Penyataan masalah bagi kajian ini ialah yang pertama, persepsi guru terhadap penilaian PPB. Guru kurang memberi perhatian utama terhadap penilaian ke atas aktiviti PPB yang telah dilaksanakan. Ramai guru yang menganggap membuat penilaian akan melibatkan kos, jangka masa yang panjang dan tidak produktif. Guru juga dilihat kurang membuat inisiatif untuk menjalankan kursus LDP atas talian. Kandungan kursus yang perlu dihadiri juga dilihat bercanggah dengan keperluan guru. Seterusnya menambahkan beban dan kerumitan kerja guru. PBB inisiatif kendiri yang berasaskan sekolah pada masa kini hanyalah berada pada tahap 16%. Ini mengakibatkan guru menghadapi masalah untuk mengakses kepada maklumat terkini. Teori yang saya gunakan dalam mini kajian ini ialah teori pembelajaran dewasa Knowles 1980. Menurut Knowles, pembelajaran dewasa dikaitkan dengan pengalaman yang konkret. Mereka perlu ada faktor motivasi yang mewujudkan keperluan orang dewasa ini untuk terus belajar. Guru-guru lebih suka belajar amalan yang boleh dipraktiskan terus dalam bilik darjah. Ini menurut Norzaini juga, pembelajaran dewasa adalah mengenai perubahan dalam sikap, pengetahuan, tingkah laku, kemahiran, cara berfikir dan produktiviti. Maka, pembangunan profesionalisme di kalangan guru harus dipromosikan dengan menggalakkan amalan reflektif dan inquiry supaya keperluan dan matlamat organisasi dapat dicapai. LDP atas talian perlu dinilai supaya memberi impak secara menyeluruh. Gaski menyatakan tujuan penilaian adalah bagi melihat atau menilai perbezaan pengajaran dan membantu untuk mencapai tahap atau standard yang akhirnya akan memberi impak yang positif kepada pelajar. Gaski juga percaya bahawa LDP yang dijalankan seharusnya memberikan perubahan terhadap sikap guru dan meningkatkan kualiti pembelajaran murid. Pelaksanaan penilaian yang digunakan bagi kajian ini adalah berdasarkan model penilaian pembangunan profesionalisme Gaski yang mengandungi 5 komponen atau tahap penilaian. Tahap pertama iaitu penilaian aktiviti PPB terhadap reaksi guru. Tahap kedua, pembelajaran guru. Tahap ketiga, penilaian tahap sokongan dan perubahan organisasi. Tahap keempat ialah penggunaan pengetahuan dan kemahiran baharu. Dan tahap kelima, penilaian LDP atas talian dijalankan pada aspek penilaian hasil pembelajaran murid.
Berikut ialah definisi operasi yang digunakan bagi kajian ini. Pembangunan profesionalisme berterusan PPB ditarifkan sebagai pengalaman pembelajaran guru melalui penlibatan secara formal dan tidak formal dalam pelbagai aktiviti PPB sepanjang kerjaya bagi peningkatan pengetahuan, kemahiran, kepakaran dan amalan nilai profesional. Latihan dalam perkhidmatan secara atas talian atau LDP merupakan satu latihan yang berbentuk kursus jangka pendek, latihan jangka sederhana, latihan jangka panjang atau kursus sambilan yang menggunakan peranti internet. Manakala 5 aspek dalam penilaian PPB yang akan dinilai pada kajian ini ialah yang pertama reaksi guru, iaitu menilai indeks kepuasan guru berdasarkan pengalaman mereka tentang kursus LDP atas talian. Kedua ialah aspek pembelajaran guru, di mana tahap ini mengukur sejauh mana guru memperolehi pengetahuan, kemahiran dan sikap yang dirancang dalam program berkenaan. Aspek yang ketiga iaitu sokongan perubahan dan organisasi, di mana menilai tahap sokongan atau sebarang perubahan atau inovasi yang diberikan oleh guru setelah mendapat pengalaman dari aktiviti LDP yang dilaksanakan. Keempat ialah aspek penggunaan pengetahuan dan kemahiran baharu. Tahap ini mengukur sejauh mana guru menggunakan pengetahuan baru dan kemahiran yang mereka perolehi daripada aktiviti LDP dalam talian. Aspek yang terakhir yang dinilai ialah aspek hasil pembelajaran murid, iaitu bagaimana penilaian pelajaran ini boleh menggunakan indikator kognitif, efektif atau psikomotor. Tujuan kajian ini adalah bagi mengetahui tahap penilaian pembangunan profesionalisme berterusan PPPB melalui LDP atas talian pada perspektif guru SK Setapak Indah. Terdapat 5 objektif bagi kajian ini. Yang pertama ialah mengenal pasti sejauh mana pembangunan profesionalisme berterusan melalui LDP atas talian di kalangan guru dapat memenuhi aspek reaksi guru. Kedua, memenuhi aspek pembelajaran guru. Ketiga, memenuhi aspek sokongan dan perubahan dan organisasi. Keempat, memenuhi aspek penggunaan pengetahuan dan kemahiran baru. Dan yang kelima, memenuhi aspek hasil pembelajaran murid. Soalan kajian adalah yang pertama, sejauh manakah pembangunan profesionalisme berterusan melalui LDP atas talian di kalangan guru dapat memenuhi pertama aspek reaksi guru, kedua aspek pembelajaran guru, ketiga aspek sokongan perubahan dan organisasi, keempat aspek penggunaan pengetahuan dan kemahiran baharu, dan yang kelima memenuhi aspek hasil pembelajaran murid. Ulasan kepustakaan bagi kajian ini ialah yang pertama, kebanyakan aktiviti pembangunan profesional yang dijalankan gagal menyelahkan proses perubahan yang berlaku ke atas guru tersebut selepas menyertai kursus tersebut. Pembangunan profesionalisme yang berterusan yang efektif seharusnya memberikan guru masa yang mencukupi bagi mempelajari, mengamal, melaksana dan membuat refleksi ke atas strategi baharu yang menyokong dalam amalan pengajaran mereka. Ini disokong oleh O'Donnell tahun 2007 apabila peserta kursus bersemuka dilihat tidak mempunyai masa untuk berkongsi aktiviti atau isu dengan memberikan komen atau memberikan maklum balas. Ozer 2004 pula mendapati guru sentiasa merungut tentang ketidaksesuaian latihan yang disertai dan juga halangan-halangan yang dihadapi semasa berkursus. Menurut Silva dan Heidero, ketiadaan hubungan antara kandungan latihan dengan situasi sebenar sekolah merupakan punca kepada kegagalan program latihan dan pembangunan guru. Jika LDP atas talian dirangka dengan baik, kursus ini dapat disesuaikan dan diadaptasi bagi memenuhi kepelbagaian dalam keperluan dan kehendak dalam pendidikan menurut kajian yang dilakukan oleh O'Donnell. Kajian ini berbentuk kajian kuantitatif dengan menggunakan kaedah tinjauan. Data bagi kajian ini diperolehi melalui instrumen soal selidik yang telah diadaptasi dan diubah suai melalui model penilaian PPB yang diperkenalkan oleh Thomas Gaski 2000 dan kajian Lokman mengikut kesesuaian kajian ini. Terdapat dua bahagian dalam instrumen iaitu bahagian A, demografi responden dan bahagian B, penilaian berdasarkan 5 aspek. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menggunakan SCORMIN dan sisihan piawai. Sebanyak 30 orang guru telah dipilih sebagai responden kajian dan kaedah persampilan yang digunakan adalah persampilan secara rawak. Jadual interpretasi min yang digunakan adalah seperti berikut. Dapatan kajian berdasarkan data demografi. Seramai 26 guru perempuan dan 4 orang guru lelaki telah terlibat dalam mini kajian ini. Majoriti daripada responden terdiri daripada di kalangan guru di bawah umur 40 tahun.
manakala 60% di kalangan guru ini telah berkhidmat sebagai guru kurang daripada 10 tahun. Berikut ialah dapatan kajian bagi melihat maklum balas responden terhadap pembangunan profesionalisme berterusan melalui LDP atas talian mengikut peratusan dan min. Min keseluruhan bagi penilaian ini ialah 3.87 dengan sisihan piawai sebanyak 0.821. Berdasarkan dapatan kajian ini, rumusan tahap penilaian pembangunan profesionalisme berterusan guru melalui LDP atas talian mengikut dimensi yang pertama iaitu reaksi guru menunjukkan skor min 3.9 dan berada pada tahap tinggi. Dimensi pembelajaran guru pula menunjukkan skor 3.93 dan berada pada tahap yang tinggi. Dimensi sokongan perubahan dan organisasi juga pada tahap yang tinggi dengan skor min 4.01. Dimensi penggunaan pengetahuan dan kemahiran baru dengan skor min 3.92 dan pada tahap tinggi. Dan terakhir, hasil pembelajaran murid juga menunjukkan skor min 3.57 dan berada pada tahap tinggi. Hasil analisis deskriptif merumuskan dapatan kajian seperti di jadual 3 dan telah menjawab kelima-lima persoalan kajian ini. Min keseluruhan bagi kajian ini ialah 3.87 dan berada pada tahap yang tinggi. Secara keseluruhannya, dapatan kajian ini mendapati bahawa pembangunan profesionalisme berterusan melalui LDP atas talian di kalangan guru SK Setapak Indah adalah pada tahap tinggi. Ini adalah kerana semua dimensi dalam penilaian PPPB melalui LDP atas talian masing-masing adalah pada tahap tinggi dengan min bersamaan 3.87 dan sisihan piawai 0.821. Kajian ini selari dengan kajian Darling Hammond, Hyler dan Gardner apabila kaedah pengajaran yang lebih kompleks diperlukan bagi menghasilkan murid yang memenuhi ciri-ciri pelajar abad ke-21. LDP dalam talian ini memberi manfaat kepada peningkatan kompetensi dan kualiti guru. Dimensi sokongan perubahan dan organisasi menunjukkan skor min tertinggi bagi kelima-lima dimensi dengan min 4.01 dan sisihan piawai 0.819. LDP dalam talian dilihat memberi peluang kepada guru untuk mengamalkan sikap yang baharu melalui inovasi dan integrasi teknologi dalam amalan pengajaran mereka. Dapatan ini selari dengan kajian Shida 2016 apabila responden kajiannya menunjukkan perspektif yang lebih positif terhadap integrasi teknologi dalam pedagogi selepas melaksanakan PPPB dalam talian. Berdasarkan analisis perbezaan skor min bagi item pula, majoriti guru bersetuju bahawa LDP atas talian menjadikan mereka lebih kreatif dalam PDP. Namun, mereka masih tidak mampu meningkatkan pelibatan murid secara aktif dalam pembelajaran dengan skor min yang paling rendah dalam skor min bagi item iaitu 3.43 dengan sisihan piawai 0.858. Implikasi kajian yang pertama bagi pihak bertadbir, mereka hendaklah memanfaatkan guru yang menunjukkan tahap penilaian PPB yang tinggi bagi berkongsi amalan terbaik dengan subordinate mereka. Pengurus LDP juga dicadangkan merangka dan menyediakan jadual pelaksanaan LDP atas talian yang konsisten di kalangan guru bagi meningkatkan konsistensi pelaksanaan PPB dalam talian ini. Pihak KPM, JPM dan PPD juga diharapkan dapat menyediakan infrastruktur teknologi bagi menyokong pembangunan profesionalisme berterusan dalam talian di kalangan guru. Guru-guru juga hendaklah bijak memilih kandungan kursus yang sesuai supaya keupayaan guru-guru dalam melaksanakan tugas mereka meningkat, terutamanya kandungan kursus yang berkait rapat dalam mengukur dan menilai hasil pembelajaran murid. Kesimpulannya, pembangunan profesionalisme berterusan adalah satu usaha yang bersepadu bagi memastikan guru lebih kompeten meningkatkan keberhasilan murid. Penilaian PPB melalui LDP atas talian harus dijalankan secara konsisten supaya guru dapat mengenal pasti perubahan sikap, kemahiran maupun pengetahuan yang diinginkan. Namun, sokongan dan strategi dari pelbagai pihak amat penting dalam melaksana dan menyelidia LDP atas talian yang berkesan terhadap pembangunan profesionalisme berterusan di kalangan guru. Sekian, terima kasih.